Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 dan memilih topik penjajahan iaitu dekolonialisasi. Saya pembentang yang pertama Nurul Hidayah binti Azman dan memegang IDA 175477. Yang pertama iaitu pengenalan apakah yang dimaksudkan dengan kolonisasi ataupun kolonial. Kolonial bersifat jajahan ataupun golongan yang menjajah. Masyarakat tertakluk kepada penjajah sama ada dari aspek fizikal, material, pemikiran dan juga intelektual. Barat juga telah berjaya mempengaruhi dunia dan disebut sebagai kolonisasi Barat di seluruh dunia. Seterusnya, dekolonisasi. Apakah yang dimaksudkan dengan dekolonisasi? Istilah ini datang daripada derivatif dan menandakan berakhirnya domain penjajahan yang dilaksanakan dan juga merupakan pembebasan diri dari elemen penjajahan. Seterusnya, kita beralih kepada pengaruh kolonisasi Barat. Pada abad ke-16 telah berlakunya zaman Renaissance dan pemikiran yang dari tradisional telah berubah kepada pemikiran yang lebih terbuka dan pada abad ini juga merupakan zaman kebangkitan dan pembaharuan. Pada abad ini juga bermulanya proses sekularisasi. Dan seterusnya kepada abad ke-17, revolusi saintifik, kemajuan sains yang sangat pesat dan berkembang. Asas ilmu sains berkembang dan menjadi asas kekuatan bagi Barat. Seterusnya, iaitu zaman penjajahan Barat. Pada abad ke-18 telah berlakunya revolusi industri di Britain dan ianya meluas ke beberapa negara lain seperti Perancis, Jerman dan Belanda. Dan ianya juga berlakunya modernisasi, berlaku revolusi pemikiran, ahli-ahli falsafah menyumbang idea pemikiran rasional dan sangat saintifik. Masyarakat Eropah juga membangun ketika ini pembaharuan pemikiran sekular yang mementingkan perkembangan serta pemikiran rasional pada abad ini. Seterusnya pada abad ke-19 iaitu berlakunya revolusi industri yang kedua. Kali ini lebih hebat dengan peningkatan teknologi baru. Sains dan teknologi bergabung dalam menghasilkan pelbagai alatan teknologi yang canggih dan terus berkembang pesat hingga ke abad ini. Sehingga wujudnya beberapa bidang baru dalam sains iaitu sains komputer, teknologi komputer dan juga internet. Barat juga mempunyai kuasa baru dalam bidang sains, teknologi dan milimeter. Seterusnya, kita beralih kepada aliran pemikiran Barat yang terbahagi kepada dua corak iaitu corak lama dan juga corak moden. Corak lama merupakan corak medieval ataupun dikenalnya sebagai tradisional dan kemudian corak moden iaitu melibatkan dua tokoh utama aliran pemikiran moden iaitu Francis Bacon daripada Britain dan kemudian René Descartes daripada Franz. Pemikiran ini telah mempengaruhi sikap dan pemikiran orang Barat yang akhirnya membentuk sikap mereka terhadap alam sekitar. Pada kali ini juga abad itu berlakunya kemusnahan alam sekitar oleh masyarakat. Sekian sahaja daripada saya. Saya menyerahkan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya iaitu Izohanis. Terima kasih saya ucapkan kepada Hidayah. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan ini berkaitan dengan aplikasi isu semasa. Jadi di sini saya akan menerangkan proses yang bermula dengan dualisme, beralih kepada naturalisme, kemudian kolonisasi dan berakhir dengan antropogenik. Tahap-tahap yang berlaku selepas dualisme ini membawa kepada kebaikan tetapi tidak dinafikan bahawa akhirnya ia juga membawa kepada satu keburukan. Saya akan mulakan dengan penjelasan kepada tahap yang pertama iaitu dualisme ataupun Cartesian dualisme. Falsafah dualisme ini membahagikan kehidupan kepada dua ekstrim iaitu berfikir sebagai sifat mutlak manusia manakala alam benda sebagai makhluk tiada apa-apa nilai dan makna. Jadi, masyarakat yang berpegang kepada falsafah dualisme ini menganggap bahawa
manusia merupakan satu-satunya makhluk yang membawa kepada kebaikan dan memberi kepentingan sehingga mengabaikan tumbuhan, alam semesta, haiwan sebagai perkara-perkara yang juga memberi kepentingan. Jadi, falsafah dualisme ini membahagikan manusia kepada dua bahagian, iaitu mind dan juga body, iaitu mind merangkumi spiritual dan body merangkumi fizikal. Di bawah kartesian dualisme ini terdapat tiga perkara yang berkaitan, iaitu egoisme, eurocentrisme dan juga anthropocentrisme. Egoisme ialah bersifat keakuan melakukan sesuatu yang memanfaatkan diri. Eurocentrisme mengabaikan atau nilai masyarakat bukan Eropah dilihat lebih rendah daripada masyarakat Barat. Manakala anthropocentrisme pula pandangan yang menganggap manusia sebagai faktor terpenting dalam alam semesta. Jadi kita boleh lihat di sini bahawa ketiga-tiga istilah ini juga berkaitan dengan pemikiran yang menganggap bahawa manusia itu sebagai satu makhluk yang berkepentingan dan mengabaikan perkara-perkara lain sebagai satu bentuk kepentingan juga. Jika kita ingat kembali, prosesnya bermula dengan dualisme, naturalisme, kolonisasi dan berakhir dengan antropogenik. Jadi, tahap kolonisasi merupakan tahap di mana berlakunya penjajahan pemikiran, penjajahan wilayah, penjajahan manusia. Kita boleh lihat bahawa pada tahap ini membawa kepada kebaikan di mana masyarakat semakin maju, dunia semakin moden, banyak teknologi canggih yang dihasilkan. Tetapi akhirnya berakhir dengan tahap antropogenik di mana disebabkan campur tangan dan aktiviti manusia itu membawa kepada kemusnahan alam, iaitu sekarang kita boleh lihatlah berlakunya pencemaran, dunia semakin panas disebabkan oleh campur tangan manusia itu kerana menginginkan dunia yang semakin maju, semakin moden dan canggih. Ya, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Hanis. Saya Siti Soleha binti Muhammad Farij, bernama matrik A17548 dan hari ini saya akan membincangkan tentang pendekatan Islam dalam menangani krisis alam sekitar. Baiklah, seperti mana kita tahu, kemelut ataupun krisis yang berlaku terhadap alam sekitar adalah disebabkan oleh campur tangan manusia yang keterlaluan yang kadang-kadang menyebabkan kita terfikir apakah cara ataupun solusi yang dapat menyelesaikan isu ini. Dalam Islam, Allah menciptakan 3 tujuan alam sekitar. Yang pertama adalah sebagai ayatullah, iaitu untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kedua adalah sebagai buku ilmu yang sentiasa bersedia untuk dikaji, dan yang terakhir adalah sebagai hadiah kepada makhluknya untuk dimanfaatkan. Antara pendekatan Islam dalam menangani krisis alam sekitar adalah melalui Al-Quran dan Hadis. Dalam surah Al-A'raf, ada ayat yang berbunyi, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Menurut hadis pula daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bersabda, janganlah kamu membuang air di air yang bertakung kemudian mandi daripada air itu. Merujuk pada hadis itu, Rasulullah SAW pernah melarang kita supaya tidak membuang air pada air yang tenang ataupun air yang bersih sebab nanti akan berlakunya pencemaran air bersih yang seterusnya akan membawa kepada kesan seperti penyakit kepada orang lain. Relevannya pada masa kini, kita dapat kaitkan dengan isu pembuangan air toksik ataupun sampah daripada kilang ke dalam sungai yang semestinya memberi banyak keburukan kepada selera air kita. Hadis seterusnya daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ketika seseorang berjalan di jalan kemudian dia menemui duri lalu mengetepikannya, maka Allah suka atas perbuatannya itu dan memberi ampun kepadanya. Sebenarnya Rasulullah sendiri amat menekankan isu pengurusan sampah di mana beliau pernah mengarahkan penduduk Madinah untuk membuang sampah di satu tempat sahaja, iaitu
mereka diarahkan untuk membuang sampah ke dalam lubang yang telah pun digali. Jadi, berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis ini, kita dapat simpulkan bahawa Islam itu mempunyai kaedah penyelesaian sendiri daripada dulu lagi untuk menghadapi masalah ataupun isu alam sekitar. Seterusnya, kita teruskan dengan pendekatan seterusnya, Islam Hadari. Apakah maksud Islam Hadari? Hadari bermaksud tamadun. Jadi secara keseluruhannya Islam Hadari bermaksud Islam yang bertamadun. Ini merupakan pendekatan kerajaan kita semasa di bawah pimpinan Tun Abdullah Haji Ahmad Bairawi. Tujuannya adalah untuk membangunkan ummah dan negara berdasarkan perspektif Islam. Jadi prinsip ke-9 Islam Hadari adalah untuk pemeliharaan alam semula jadi, untuk menekankan kesedaran tentang tanggungjawab dan juga kepentingan hubungan antara manusia dengan alam. Jadi melalui prinsip ini, pengurusan sumber alam itu akan menjadi lebih teratur dan juga seimbang. Antara nilai-nilai yang ada pada prinsip 9 adalah untuk mengelak pembaziran sumber alam, untuk mengekalkan keindahan alam dan untuk melindungi habitat flora dan fauna. Antara prinsip-prinsip lain yang ada dalam Islam Hadari adalah kerajaan yang adil, ilmu, pengetahuan dan juga pembelaan wanita dan kumpulan minoriti. Kita dapat lihat bahawa prinsip-prinsip yang ada di bawah Islam Hadari ini adalah sangat menyeluruh kerana ia merupakan perspektif berdasarkan tamadun Islam. Baiklah, setakat itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada Saudari Khalidah. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan teruskan dengan persoalan apa yang kita masih dijajah dan apa yang sudah merdeka. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Nur Khalidah binti Saripudin dengan nombor metrik A175790. Baiklah, detik 31 Ogos itu merupakan detik bersejarah bagi negara kita yang menandakan kita telah bebas dari cengkaman penjajahan, dan keadaan ini sendiri memberi ruang untuk tanah Melayu membentuk negara berkerajaan sendiri. Namun, bagi saya, merdeka bukanlah sekadar bebas daripada penjajahan fizikal semata-mata. Kerana saya nampak kemajuan teknologi masa kini menjadi suatu medium yang membuka ruang kepada ancaman penjajahan bentuk baru, khususnya dari segi budaya dan pemikiran. Menurut Alexis de Tocqueville pada tahun 1835 dalam bukunya Democracy in America, beliau melihat kebebasan sebagai sesuatu yang boleh dan sering merosakkan. Namun begitu, kebebasan sentiasa menjadi titik permulaan untuk pembinaan semula, contohnya pembinaan negara bangsa. Menurut Tocqueville lagi, akhlak dan agama juga merupakan tunjang utama kepada kebebasan. Hal ini kerana kebebasan tanpa akhlak tiada gunanya, dan akhlak itu mestilah dipandu oleh agama. Apa yang kita masih belum bebas? Pada pendapat saya, masyarakat Malaysia masih lagi belum bebas dari segi pemikiran, khususnya pada golongan anak muda. Hal ini kerana khususnya anak muda ini seringkali dan mudah terpengaruh dengan budaya-budaya dan gejala yang tidak baik. Contohnya budaya kuning, hedonisme yang diasaskan, yang berasal dari negara-negara asing. Kebiasaannya dari negara barat lah. Dan hal ini semestinya sangat bertentangan dengan nilai-nilai murni di Malaysia, kerana ia juga tidak sejajar dengan budaya tempatan. Contohnya, menurut Harundin pada 1990 dalam bukunya Manusia dan Islam, menyatakan hedonisme sebagai rasa dan kenikmatan yang menjadi ukuran tingkah laku sesuatu perbuatan yang baik. Jadi di sini bermaksud selagi mana ada keseronokan, selagi itulah tindakan itu baik untuk mereka. Hal ini
sangat bertentangan dengan ajaran Islam sendiri, kerana kita mesti melihat sudut kos dan efek. Apabila kos dan efek sesuatu tindakan itu adalah baik, maka ialah baik pada pendapat saya lah. Dan kalau kita membuat perkara itu disebabkan perkara yang tak baik dan ia akan menyebabkan perkara yang tidak baik, mendatangkan keburukan, semestinya tindakan itu bukanlah suatu perkara yang baik. Dan menurut Imam Al-Ghazali, jika kamu ingin melihat masa depan sebuah negara itu, lihatlah kepada generasi mudanya pada masa sekarang. Jadi di sini menunjukkan betapa pentingnya untuk kita mendidik anak muda zaman sekarang dengan nilai-nilai baik supaya tidak terpengaruh, pemikiran mereka tidak terpengaruh dengan budaya-budaya asing yang mendatangkan banyak keburukan. Seterusnya, saya teruskan dengan apa yang kita sudah merdeka. Pada pendapat saya, Malaysia sudah merdeka dari segi negara Malaysia sendiri mampu untuk membentuk negara berkerajaan sendiri dengan perlembagaan persekutuan dan raja berperlembagaan. Dan seterusnya, kita juga merdeka dari segi mengamalkan masyarakat majmuk, kerana pada masa penjajahan, masyarakat di Malaysia dipecahkan dengan sistem pecah dan perintah. Oleh itu, bangsa-bangsa utama seperti Melayu, Cina dan India tidak akan dapat hidup dalam satu komuniti yang harmoni pada ketika itu, kerana pihak penjajah sendiri ada motif dan tujuan tersendiri. Di samping itu, saya berpendapat kita juga sudah bebas dan merdeka dari segi ekonomi, kerana Malaysia sendiri dah boleh untuk menjana ekonomi kita, menjana ekonomi negara sendiri tanpa urus campur tangan dari negara-negara luar ataupun sebarang pengaruh dari negara luar untuk membuat keputusan dalam bidang ekonomi. Dan akhir sekali, pada pendapat saya, kita juga sudah merdeka dari segi pendidikan. Hal ini kerana bagi saya, Malaysia sudah mampu untuk membentuk sistem pendidikan yang tersendiri tanpa meniru ataupun mengambil sistem pendidikan barat ataupun sebagainya. Ini juga sangat penting kerana ia dapat membentuk jati diri Malaysia yang baiklah. Dan walaupun kita ada sekolah jenis kebangsaan pada masa sekarang, tapi dia bukan seperti dulu, kerana kita sekolah jenis kebangsaan itu tidak tertumpu kepada sesuatu bangsa. Mana-mana bangsa pun boleh masuk, tapi ia akan di majoritinya dari kaum Cina dan India lah di sekolah tu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nurjadilah binti Muhammad Japilul dan saya akan membincangkan mengenai soalan, adakah globalisasi itu bentuk penjajahan? Pada pendapat saya, globalisasi itu adalah merupakan bentuk penjajahan. Baiklah, kita akan merungkaikan lagi persoalan ini. Apakah globalisasi? Globalisasi adalah proses yang membolehkan sesuatu aktiviti ekonomi, kebudayaan dan sebagainya disebarkan atau diperluas ke peringkat antarabangsa atau ke seluruh dunia, terutamanya dengan adanya kemudahan sistem komunikasi, dasar terbuka dan sebagainya. Globalisasi ini telah dikenal pasti sebagai dalang di sebalik beberapa anjakan, dengan kebanyakannya bermula dari era Perang Dunia Kedua. Anjakan yang diperkatakan tadi terbagi kepada dua, iaitu dari segi ekonomi dan juga kebudayaan. Dari segi ekonomi, yang pertama ialah penambahan perdagangan antarabangsa pada kadar lebih cepat berbanding pertumbuhan ekonomi dunia. Yang kedua, penambahan dalam aliran modal antarabangsa termasuk pelaburan langsung asing. Dan yang ketiga, pembangunan sistem kewangan global. Jika kita lihat dari segi ekonomi, kapitalis mengambil peluang ke atas negara-negara miskin atau negara-negara tempatan dalam memonopoli kegiatan perdagangan bagi mengaut keuntungan. Bukan hal itu sahaja, transformasi buruh juga semakin meningkat.
Sebagai contoh, satu bentuk penjajahan yang di mana penguasaan ekonomi negara oleh syarikat multinasional MNC, iaitu syarikat asing memiliki modal besar, masih buruh juga semakin meningkat. Sebagai contoh, satu bentuk penjajahan yang di mana penguasaan ekonomi negara oleh syarikat multinasional MNC, iaitu syarikat asing memiliki modal besar dan teknologi tinggi. Dan mereka ini mampu melakukan manipulasi pasaran sehingga pesaing tempatan menggulung tikar. Dan akhirnya pesaing tempatan akan dikuasai oleh MNC melalui prajualan syarikat kecil atau penguasaan saham. Seterusnya kita lihat dari segi anjakan kebudayaan. Yang pertama ialah perebakan dan akses yang lebih baik kepada kepelbagaian budaya. Misalnya, melalui ekspor filem Hollywood dan Bollywood. Akan tetapi, budaya yang diimport boleh diasimilasikan ke dalam budaya tempatan dan seterusnya menyebabkan penghybridan. Namun, bentuk yang paling prominent adalah kebaratan. Lihat masyarakat lebih terpengaruh dengan budaya barat. Yang kedua ialah penggunaan istilah asing yang semakin bertambah. Contohnya, amigo dan adios adalah istilah bahasa Sepanyol yang difahami kebanyakannya orang Malaysia, termasuklah saya. Penduduk Malaysia juga fasih bahasa Jepun, Korea, Hindi tanpa mengenali pun bahasa. Seterusnya kita lihat kepada telekomunikasi global, iaitu pembangunan satu infrastruktur komunikasi global dan aliran data antara sempadan yang lebih kerap menggunakan teknologi seperti internet, komunikasi satelit dan telefon. Jika dahulu penjajahan dilakukan secara fizikal, iaitu melalui ketenteraan, dan kemudiannya berlaku secara kuasa ekonomi, kini penjajahan dilakukan secara elektronik dengan mendominasi rangkaian media global. Kesimpulannya, globalisasi sememangnya bentuk penjajahan kerana dapat dilihat menerusi monopoli golongan kapitalis terhadap negara-negara tempatan atau negara miskin dan juga dominasi budaya yang berasaskan liberal di mana pengaruh budaya asing yang diserap dalam budaya tempatan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Jalila atas pembentangan beliau sebentar tadi. Saya Nurul Huda binti Ahmad An-Nazri akan menyimpulkan hasil pembentangan kumpulan kami. Di sini kita dapat melihat bahawa kesan daripada kolonisasi yang dimulakan oleh Barat telah membawa kepada perubahan yang ketara bagi negara yang dijajah, terutama sekali daripada aspek pemikiran serta cara hidup. Semasa berlaku kolonisasi ini juga, telah berlaku penyebaran aliran yang bersifat Barat seperti aliran pemikiran egoisme, naturism dan banyak lagi yang telah memberi kesan dan juga pengaruh terhadap pemikiran manusia. Seterusnya, penerapan budaya Barat sehingga sekarang telah menampak dalam diri masyarakat. Walaupun negara kita ini telah mencapai kemerdekaan, namun masih ada budaya dan cara hidup Barat yang masih diikuti, yang kita sedar bahawa tidak selari dan mengikut landasan agama yang betul. Tambahan pula, pada zaman globalisasi yang berlaku ini, penjajahan tidak lagi berbentuk dalam kekejaman atau peperangan, tetapi berlaku dalam bentuk pemikiran dan juga gaya hidup bebas yang telah dipraktikkan oleh budaya Barat sehingga kita mengikutinya. Perkembangan teknologi juga telah memudahkan anak muda terutamanya untuk mengikuti budaya yang tidak baik dan mudah terpengaruh dengan perkara yang baru dilakukan remaja Barat.